Pernyataan Hak Cipta. Klip video ini dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987. Menyalin, menerbitkan semula, mengedarkan dan menontonkannya sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya kepada orang awam tanpa kebenaran penerbit merupakan satu kesalahan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Pernyataan penafian. Klip video ini diterbitkan semata-mata bagi tujuan pembelajaran dan latihan. Maklumat yang terkandung dalam video ini disediakan atas dasar seadanya tanpa jaminan kesempurnaan, ketepatan, kegunaan atau pematuhan dengan kehendak perundangan semasa. Ia bukan pengganti kepada nasihat profesional. Penerbit, pereka bentuk bahan pengajaran dan penyampai tidak bertanggungjawab atas sebarang salah faham dan kerosakan yang timbul daripada penggunaan video ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada ganti rugi kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, berbangkit atau punitif. Kata-kata aluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan assalam sejahtera. Selamat bertemu kembali di program e-pembelajaran pengurusan risiko proaktif, amalan terbaik dan pematuhan, anjuran Borderless OZ Ventures bagi siri pentaksiran risiko. Siri ini membincangkan topik berkaitan penilaian risiko. Pengenalan. Secara harfiah, risiko bermakna kemungkinan sesuatu akan berlaku. Manakala bagi pentaksiran risiko, ia mempunyai makna yang berlainan. Garis panduan pengenal pastian hazard, pentaksiran risiko dan kawalan risiko atau HIRARC Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2008 mentakrifkan risiko adalah gabungan kemungkinan dan keterukan, di mana kemungkinan bermaksud kemungkinan hazard menyebabkan berlakunya kejadian berbahaya dalam keadaan dan masa tertentu. Manakala keterukan pula ialah kecederaan atau kesan buruk yang disebabkan oleh kejadian yang berlaku. Secara ringkasnya, penilaian risiko ialah proses menganggarkan keupayaan hazard yang dikenal pasti boleh membawa kepada berlakunya kejadian yang tidak diingini dan keterukan kesan yang disebabkan oleh kejadian yang tidak diingini tersebut. Secara matematik, nombor metrik risiko sama dengan kemungkinan atau L didarabkan dengan keterukan atau S. Penilaian risiko boleh dijalankan dengan menggunakan kaedah berikut, iaitu kualitatif, kuantitatif dan separa kuantitatif. Kaedah kualitatif ialah proses penilaian secara subjektif berdasarkan kepada pengalaman. Ia tidak melibatkan nilai berangka tetapi menggunakan istilah deskriptif untuk menentukan tahap kemungkinan dan keterukan. Manakala kaedah kuantitatif melibatkan penggunaan data berangka dan analisis statistik untuk menentukan tahap kemungkinan dan keterukan. Dan kaedah separa kuantitatif melibatkan gabungan elemen dan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ia menggunakan skala atau julat berangka untuk menentukan tahap kemungkinan dan keterukan. Bagi memastikan penilaian dijalankan dengan betul dan tepat, pertimbangan yang sewajarnya perlu diberikan perhatian di dalam menentukan justifikasi atau parameter tahap kemungkinan dan keterukan. Penentuan tahap kemungkinan dan keterukan hendaklah berdasarkan kepada fakta atau data yang tepat. Bagi tujuan siri ini, kaedah separa kuantitatif diguna pakai. Kemungkinan. Untuk menentukan tahap kemungkinan, di antara justifikasi atau parameter yang perlu dipertimbangkan ialah status kawalan semasa, status keadaan atau persekitaran, tahap pengetahuan, kemahiran atau disiplin pekerja, hazard sampingan yang berpotensi, tempoh pendedahan, umur dan status kesihatan, bilangan pekerja yang terdedah dan rekod insiden terdahulu. Setelah justifikasi atau parameter ditetapkan, tahap kemungkinan diolah ke dalam bentuk jadual kemungkinan mengikut urutan dengan tahap tertinggi di kedudukan teratas. Sebagai contoh, jadual kemungkinan berdasarkan justifikasi umum. Tahap kemungkinan disusun atau diatur mengikut
memang dijangka, mungkin, tidak mungkin, amat tidak mungkin dan mustahil. Parameter bagi kemungkinan tersebut adalah memang dijangka, amat mungkin akibat daripada hazard atau peristiwa menjadi kenyataan, mungkin berlaku dan bukan luar biasa, tidak mungkin, kadang-kadang mungkin berlaku pada masa hadapan, amat tidak mungkin, diketahui tidak pernah berlaku untuk beberapa tahun, dan mustahil, boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku. Manakala kadar bagi tahap kemungkinan tersebut mengikut memang dijangka 5, mungkin 4, tidak mungkin 3, amat tidak mungkin 2 dan mustahil 1. Contoh jadual kemungkinan berdasarkan justifikasi status kawalan semasa. Bagi tahap kemungkinan memang dijangka, justifikasinya ialah pekerja tidak terlatih dan tidak diselia. Kadarnya pula ialah 5. Bagi tahap kemungkinan mungkin, justifikasinya pekerja terlatih dan diselia secara rawat. Kadarnya 4. Untuk tahap kemungkinan tidak mungkin, pekerja terlatih dan diselia sepenuh masa sebagai justifikasinya, manakala kadarnya pula ialah 3. Bagi ke tahap kemungkinan amat tidak mungkin, justifikasinya pekerja terlatih, penyeliaan sepenuh masa dan penguatkuasaan secara rawat. Kadarnya 2. Dan bagi tahap kemungkinan mustahil, justifikasinya ialah pekerja terlatih, penyeliaan sepenuh masa dan penguatkuasaan yang ketat. Kadarnya 1. Contoh jadual kemungkinan berdasarkan justifikasi rekod insiden. Bagi tahap kemungkinan memang dijangka, justifikasinya boleh berlaku pada bila-bila masa dan kerap berlaku sebelum ini dengan kadar 5. Tahap kemungkinan mungkin, justifikasinya pernah berlaku sesekali dalam keadaan tertentu. Kadarnya 4. Tahap kemungkinan tidak mungkin, tidak pernah berlaku tetapi masih boleh berlaku dalam keadaan tertentu. Kadarnya 3. Tahap kemungkinan amat tidak mungkin, tidak pernah berlaku tetapi masih boleh berlaku disebabkan faktor luar jangka. Kadarnya 2. Dan mustahil, justifikasinya tidak pernah berlaku dan tidak sepatutnya berlaku dalam apa keadaan sekali. Kadarnya 1. Keterukan. Untuk menentukan tahap keterukan pula, di antara justifikasi atau parameter yang perlu dipertimbangkan ialah jumlah bilangan pekerja yang mungkin terjejas, rekod insiden dalaman, laporan rasmi pihak berkuasa dan jurnal serta penerbitan berkaitan. Sebagaimana tahap kemungkinan, tahap keterukan juga perlu diolah ke dalam bentuk jadual keterukan mengikut urutan dengan tahap tertinggi di kedudukan teratas. Contoh jadual keterukan kepada manusia. Tahap keterukan, justifikasi dan kadarnya mengikut urutan adalah seperti berikut. Tahap keterukan malapetaka, justifikasinya kematian, kadarnya 5. Tahap keterukan kritikal, justifikasinya kecacatan kekal, kadarnya 4. Tahap keterukan serius, justifikasinya hilang upaya sementara selama 4 hari berturut-turut atau lebih, kadarnya 3. Tahap keterukan tidak terlalu serius, hilang upaya sementara selama 3 hari berturut-turut atau kurang sebagai justifikasinya dan kadarnya 2. Dan tahap keterukan ringan, justifikasinya kecederaan ringan, menyambung semula kerja selepas mendapat rawatan, kadarnya 1. Contoh jadual keterukan kepada harta mengikut urutan keterukan, justifikasi dan kadar. Bagi tahap keterukan malapetaka, justifikasinya kerosakan yang menjejaskan keseluruhan operasi dan tidak boleh dibaiki, kadarnya 5. Tahap keterukan kritikal, justifikasinya kerosakan yang menyebabkan keseluruhan operasi tergendala tetapi boleh dibaiki, kadarnya 4. Tahap keterukan serius, justifikasinya kerosakan boleh dibaiki dan hanya operasi setempat yang tergendala, kadarnya 3.
tahap keterukan tidak terlalu serius. Kerosakan boleh dibagi dan tidak menjejaskan mana-mana operasi. Kadarnya 2. Dan tahap keterukan ringan. Kerosakan tidak perlu dibagi dan tidak menjejaskan apa-apa operasi sebagai justifikasinya dengan kadarnya 1. Matriks risiko. Langkah seterusnya ialah menggabungkan kedua-dua jadual kemungkinan dan jadual keterukan bagi membentuk matriks risiko. Letakkan jadual kemungkinan di sebelah kanan dengan mengikut urutan tahap kemungkinan paling tinggi di bahagian atas. Kemudian, letakkan jadual keterukan di sebelah kanan dengan mengikut urutan tahap paling rendah ke tahap paling tinggi. Seterusnya, lengkapkan hasil darab kemungkinan dan keterukan di petak yang bersesuaian. Hasil darab di kotak merah dengan kadar 15 hingga 25 dikategorikan sebagai risiko tinggi, manakala hasil darab 5 hingga 12 di petak berwarna oranye pula dikategorikan sebagai risiko sederhana, dan hasil darab 1 hingga 4 di petak kuning dikategorikan sebagai risiko rendah. Sebagai contoh untuk penggunaan matriks risiko, andaikan kemungkinan untuk hazard yang dikenal pasti ialah mungkin, kadarnya 4, manakala keterukannya pula ialah serius, kadarnya 3. Seterusnya, darabkan kemungkinan 4 dengan keterukan 3, hasilnya ialah 12. Dengan itu, tahap risiko bagi hazard tersebut atau nombor matrik risikonya ialah 12, iaitu sederhana. Merekodkan penilaian risiko. Untuk merekodkan proses penilaian risiko, masukkan jadual kemungkinan, jadual keterukan dan matrik risiko di petak yang ditunjukkan. Rekodkan proses seterusnya di bawah petak penilaian risiko dengan merekodkan langkah kawalan sedia ada jika ada. Nyatakan justifikasi bagaimana tahap kemungkinan ditetapkan. Seterusnya, rekodkan kadar tahap kemungkinan dan keterukan serta nombor matrik risiko di lajur yang ditetapkan. Kajian kes. Bagi tujuan kajian kes, aktiviti kerja yang dirujuk ialah kerja-kerja melepa dinding luar bangunan 3 tingkat. Hazard dikenal pasti, puncanya perancang. Keadaannya tidak kukuh dan tidak stabil dan tiada penghadang sisi. Akibat atau kejadian tidak diingini, perancah runtuh, pekerja terjatuh dari aras tinggi dan pekerja ditimpa perancah yang runtuh. Kesannya, maut atau cedera parah dan kerosakan kepada komponen perancah. Langkah kawalan sedia ada, penyeliaan secara rambang, justifikasi kemungkinan, laporan tahunan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan melaporkan banyak kes perancah runtuh dan pekerja terjatuh dari aras tinggi. Tahap kemungkinan amat mungkin, iaitu 5. Tahap keterukan kepada manusia malapetaka, iaitu 5. Dan tahap keterukan kepada harta malapetaka, juga 5. Merujuk kepada matrik risiko, tahap kemungkinan amat mungkin 5. Tahap keterukan malapetaka 5. Dan nombor matrik risikonya pula ialah 5/5, iaitu 25, berisiko tinggi. Proses penilaian tersebut direkodkan di bawah petak penilaian risiko. Di bawah lajur kawalan sedia ada ialah penyeliaan secara rambang. Di bawah lajur justifikasi kemungkinan ialah laporan tahunan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan melaporkan banyak kes perancah runtuh dan pekerja terjatuh dari aras tinggi. Tahap kemungkinan yang perlu direkodkan di bawah lajur kemungkinan ialah 5. Tahap keterukan juga 5 di bawah lajur keterukan. Dan nombor matrik risiko 25 di bawah lajur nombor matrik risiko. Sekian untuk siri ini. Sehingga berjumpa lagi di siri berikutnya, Kawalan Risiko. Terima kasih.